Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya nak pergi ke luar bilik darjah dulu. Kerana kalau tiap-tiap hari dalam bilik darjah rasa jemu. Di belakang saya ni gambar pokok ya. Jadi pokok tak ada dalam kelas, dia di luar. Jadi saya keluar dulu. Lepas tu saya akan bawa balik ke bilik darjah untuk kita pakai idea di luar, kemudian kita bawa masuk dalam kelas ya. InsyaAllah saya bergerak sekarang. Jadi sambil saya berjalan ke luar bilik darjah untuk belajar dengan alam, kerana alam ni banyak memberi maklumat kepada kita, memberi inspirasi kepada kita bagaimana kita nak mencari jawapan. Jadi saya sekarang berjalan ke arah landscape di luar bangunan ini, di Kafe Ikhwan tadi. Sana kafenya. Kemudian saudara akan melihat ini sebahagian daripada landscape, ya, gambaran di luar, di mana kita nampak beberapa ekor ikan yang berenang. Seperti pepatah Melayu mengatakan, sekilas ikan di air maka kenal jantan betina. Ini gambaran kolam yang dicipta oleh seorang yang pandai buat landscape ya. Di situ ikan-ikan yang sedang berenang, dan lihatlah suasana alam yang indah ini, pohon-pohon yang hijau, dan di sekeliling ini memberikan kita satu kekuatan dalaman untuk merenung ciptaan Allah yang maha hebat ini. Jadi di samping itu saya ada buku yang saya bawa ni, iaitu buku matematik yang selalu saya tekankan, iaitu pembelajaran menggunakan otak kanan. Jadi semua ini memberi kita jawapan, antaranya daripada daun-daun yang gugur seperti yang disebut oleh Allah dalam Quran, daripada surah Al-A'raf, surah Al-An'am ayat 59. Jadi bila daun jatuh ni, kita akan dapat ilmu. Ayat yang selalu saya baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa 'indahu mafatihul ghaib. Persoalan ghaib ialah di sisi Allah. Ayat 59 surah Al-An'am. Kemudian sambungan ayat tu kita akan bertemu dengan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Jadi saya bawa saudara kembali ke bilik darjah untuk kita meneroka pemikiran di sebelah kanan otak kita, supaya kita dapat belajar daripada alam. Dulu di zaman dulu, orang dulu dia belajar dengan alam. Di antara teori yang kita pernah dengar oleh Albert Einstein, dia kata teori relativity, Einstein theory of relativity. Rupa-rupanya dalam otak Melayu, otak kanan Melayu, telah lama wujud. Di antaranya teka-teki Melayu yang mengatakan tarik akar gunung bergerak. Rupanya itulah teori relativity yang diperkatakan oleh Albert Einstein dalam teori E equal to mc square tadi. Jadi saya nak bawa saudara, orang Melayu telah lama meneroka bidang pemikirannya setaraf dengan pemikir-pemikir dunia waktu itu. Jadi saudara mesti sedar bahawa kekuatan pemikiran ini melihat kepada rumpun bangsa tu. Saya ada satu buku yang saya dapat, sebuah buku yang saya beli, harganya RM200. Buku ni mahal, saya beli, dan ini kulitnya saja saya bawa. Tajuk bukunya ialah asal usul, nampak ya? Asal usul Melayu di benua Sunda. Buku ni harganya RM200.
Jadi saya bawa saudara ke bilik darjah semula supaya kita dapat mengenal jati diri asal usulnya, iaitu bangsa Melayu yang mula meneroka alam Nusantara ini, iaitu di benua Sunda. Baik, sekarang kita balik semula ke dalam bilik darjah. Selepas ni ataupun ada masa yang sesuai nanti, saya akan bawa kepada proses pembelajaran fizik, melihat ilmu fizik dengan alam sekitar ini. Okey, kita kembali ke bilik darjah semula. Jadi hari ini saya nak bawa saudara-saudara untuk bagaimana kita nak menggunakan mindset kita, mengubah mindset. Ada yang mengatakan satu anjakan atau dipanggil anjakan paradigma. Dalam bahasa Inggeris dikatakan paradigm shift. Anjakan paradigma. Macam mana kita nak mengubah mindset dalam proses belajar kita. Jadi saya bawa buku-buku ni untuk sama-sama kita melihat sejauh mana pemikiran itu dapat diwujudkan dalam proses berfikir. Ini adalah di antara keratan-keratan dan majalah-majalah yang saya bawa untuk kita sama-sama melihat cara berfikir kita. Salah satunya apa yang ditulis dalam Scientific American, sebuah majalah yang saya beli dulu, dan dalam ni ada memperkatakan soal theoretical physics, dan salah satu daripada tajuk ini, mana ke cermin ni? Allah, cermin mata saya mana dia? Tertinggal. Baik, saya tak berapa nampak pasal saya mata dah hilang. Allah, sekali lagi. Jadi nanti saya nak membaca artikel ini supaya kita dapat menghayati proses berfikir ini. Jadi dalam artikel ini ada menulis tajuknya mengenai bagaimana nak mengubah mindset kita daripada berfikir secara menghafal, kita bawa satu perubahan minda. Bagaimana nak mengubah mindset daripada hanya proses menghafal kepada proses change your mindset, changing your mindset, ya. Saya ambil satu saya punya whiteboard ni tadi ni. Whiteboard ini akan memberi satu panduan untuk saya terangkan kepada saudara-saudara. Saya tulis tajuknya brain accuracy. Ya, brain accuracy. Macam mana kita nak berfikir dengan tepat. Selalunya istilah accuracy ni jarang digunakan untuk otak. Jadi accuracy ni biasanya untuk mesin, ya. Jadi hari ini saya nak mengubah minda anda daripada duduk dalam kelas, kita keluar bilik darjah. Tadi saya tunjukkan pada anda tentang ikan-ikan di kolam tadi. Orang Melayu selalu menyebut, pepatah Melayu mengatakan, sekilas ikan di air, kenal jantan betina. Ini cara Melayu belajar berfikir. Dia melihat sesuatu benda, ikan yang berenang tu dia kenal jantan atau betina. Ikan tu sekilas bergerak, maka dia dapat membaca adakah seekor ikan jantan atau ikan betina. Jadi bagaimana cara berfikirnya? Okey. Amalan di sekolah, bila kita berfikir, kita belajar 1 kali 9. Yang ini tidak berapa tepat kerana dia tidak dapat menunjukkan brain accuracy-nya. Dia tak berapa accurate sebab prosesnya menghafal. Jadi bila menghafal 1 kali 9, 9. Di sini tidak nampak proses accurate-nya. Accuracy-nya tidak ada. Bila kita ubah mindset 9 kali 1, maka di sini akan nampak dia punya accuracy dia. Sebab sebelum 1 kita boleh bayangkan kosong. Sebelum 1 ni kosong. Sedangkan di sekolah
9, di sini 9 juga. Sebab 1 kali 9, 9. Kaedah ni, saya tidak letak dalam brain accuracy. Ini kaedah menghafal. Baik, kalau kita nak accurate, yang ni 9. 9 ke 1, 09. Okey. Kita tengok yang kedua, 9 kali 2. Macam mana nak mendapatkan accurate dia? Sebelum 2, 1. Okey. Sebelum 9, 8. Maka jawapannya tepat. 9, 2, 18. 9 kali 3. Sebelum 3, tentulah 2. Sebelum 8, tentulah 7. Ini yang saya namakan accurate. Dia tepat. Di sini, 2 kali 9. Sebelum 9, tak mungkin 1. Ya? Sebelum 9, tak mungkin jadi 9. Ini 18 kerana dia menghafal. Sebelum 9, takkan 1. Tengok ni. Sebelum 2, 1. Ini 8. Sebelum 3, 2. Sebelum 8, 7. 9 kali 4. Sebelum 4, 3. Sebelum 7, 6. 9 kali 5. Sebelum 5, 4. Ini very accurate. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Itu saya maksudkan accurate. Tepat. Tapi dalam sistem sekolah, dia tidak menggunakan brain accuracy. Dia menggunakan hafal. Bila dia hafal, dia akan bertembung dengan nombor yang tidak selari. 3 kali 9. Sebelum 9. Takkan 2 pula. Jadi sini 9 kali, contoh 9 kali 6. Sebelum 6, 5. Sebelum 5, 4. 9 kali 7. Sebelum 7, 6. Sebelum 4, 3. 9 kali 8. Ya? Boleh nampak ya? Sebelum 8, 7. Sebelum 3, 2. Jadi sempena COVID-19 ni, budak-budak sekolah rendah, rupanya dia tak boleh pergi sekolah sekarang. Kerana isu COVID ni dia dah datang balik. Jadi tuan-tuan trainlah anak tuan-tuan di rumah. Kalau nak panggil saya ke rumah masa ni pun tak boleh lagi. Tuan-tuan beli saya punya DVD pula. Online. Beli DVD saya. Nak mendapatkan akurasi tu, tuan-tuan kena beli DVD saya. InsyaAllah dalam ni saya dah proses semua maklumat tentang otak tadi. Ya? Belilah. Harganya RM25 je. Dibantu dengan ubat pula. Ni ubatnya penuh depan saya ni. Mana ke ubatnya? Tak nampak. Ubat-ubat otak tu. Kita tunjukkan kejap. Di situ ubatnya tu. Kalau saudara nak order, beri ke alamat penuh pada saya. Saya akan hantar melalui pos laju ya. Okey, now kita kembali pada macam mana kita nak dapat accurate. Jawapan yang accurate tadi. Sebenarnya istilah accurate ni jarang digunakan untuk otak. Dia hanya guna untuk mesin. Alat biasanya kita nak mendapat jawapan sama ada jawapannya tepat, kita gunalah mesin. Sebab itu kalkulator ialah sebahagian daripada mesin yang dicipta oleh manusia. Tetapi nak belajar macam mana nak mencari jawapan yang tepat dengan otak, sebab itu saya istilahkan brain accuracy. Brain accuracy itu. Ini pengalaman yang saya pernah lalui. Orang-orang Melayu ni kerana dia mengamalkan brain accuracy dia. Kalau dia nak mengira duit ya, katalah duit tu disusun. Cara dia nak gunakan accuracy dia, dia cekaknya duit tu. Terus letak RM10. Yang kedua, ini pun RM10. Dia tak perlu kira. Dia agak aja. Dia main agak je tepat. Itulah accuracy dia tu. Contohnya nak masak nasi kan. Orang tua-tua dulu masak nasi, dia tak ada sukat. Dengan jari dia sukatnya. Dia agak. Nasi tu okey lah tu.
Tapi sekarang pakai rice cooker pun mantap juga. Itu maknanya latihan akurasi ni disebut practice make perfect. Kalau kita praktis hari-hari, insya-Allah. Ya, make perfect. Sebab itu kena ada brain accuracy. Okey, saya sambung lagi ya. Macam mana kita nak menunjukkan brain accuracy untuk anak-anak supaya anak tuan-tuan boleh mengamalkan brain accuracy dia tanpa dipaksa. Contoh lain ya. Macam mana kita nak tunjukkan accurate dia? Okey, saya ambil tadi sekali lagi. 9. Kali dengan 6. Masukkan dalam kotak. Ini dikatakan berfikir di luar kotak. Sebelum 6, dia bayangkan 5. Memang tepat. Sebelum 6, 5. Maka 9 kali 6 tu 5 dulu. Okey. 5 tambah berapa? Jawabnya 9. 5 tambah 4, 9. Ini kata accurate. Dia tak lari jawapan ni. 9 kali 7. Apa nombor sebelum 7? 6. Okey, letak 6. Sebelum 7, 6. 6 tambah berapa akan jadi 9? 6 tambah 3. 9. 9 kali 8. Apa nombor sebelum 8? Nombor 8, 7. Mana accurate lah. 7 tambah berapa 9? 7 tambah 2. Ataupun, kalau dia nak tahu jawapan, ya, 5 tambah 4, 9. Okey, kita kosongkan balik. 9 tolak 5 jadi 4. Kita guna simbol tolak pula. 9 tolak 5, 4. 9 tolak 6, 3. 9 tolak 7, 2. Jadi ke mana pun dia akan accurate. Dia tak lari. Itu kata brain accuracy. Jadi cuba tuan-tuan praktikkan untuk anak-anak sekolah yang berada di sekolah rendah supaya otak dia dapat diguna untuk membuat keputusan di peringkat kanak-kanak. Okey? Itu di antara yang saya nak pimpin sekolah-sekolah supaya mereka boleh menggunakan kekuatan minda tadi untuk memproses maklumat. Ini dalam bidang matematik. Kalau dalam bidang sains, ini otak dia. Otak kiri, analytical. Analytic. Logical. Precise. Precise ni macam nak precise. Maknanya kita mengira lah. Yang ni repetitive. Mengulang benda yang sama. Repeat. Repeat guna otak kiri. Organize. Organize otak kiri juga. Detail. Ini otak kiri. Tapi belah kanan, dia termasuk kreatif, imaginatif, in general, intuitive, conceptual, big picture. Itu otak kanan. Okey? Jadi kalau tuan-tuan dapat amalkan ini di peringkat kanak-kanak, yang belum masuk sekolah pun boleh kita train. Tapi tuan-tuan kena gunakan whiteboard. Dengan whiteboard ni, tuan-tuan boleh pimpin, buka minda dia. Okey, saya sambung lagi. Untuk mencari jawapan pada otak kanan. Kenapa kena ada brain accuracy? Accurate. Ya? Baik. Sekarang kita ajar macam mana peringkat tadika pula ya. Untuk budak tadika ni sambil bermain. Kita anggap tadika tu sebagai play time. Waktu bermain dia. Macam mana kita nak latih waktu bermain tadika ya? Di peringkat kanak-kanak, banyak masa bermain. Jadi masa bermain itulah masa belajar. Proses belajar ialah masa bermain dia. Bagaimana contoh yang kita boleh tunjukkan playtime untuk peringkat tadika? Okey, kita buat macam ni. Kosong dengan kosong. Dia kenal kosong tu kosong. Ya. Satu tu satu.
Dia kenal satu sama dengan satu. Ini dipanggil kaedah playtime. Untuk peringkat kanak-kanak, ya. 2 is 2. 2 equal to 2. And 3 is equal to 3. And 4 is equal to 4. Ini tahap pertama dia. Ya. Lepas kita tunjukkan ini, kita apply terus. 12 kali 0, 0. 12 kali 1, 1. Itu kata playtime dia, ya. 12 kali 2, 2. 12 kali 3, 3. 12 kali 4, 4. Ini playtime dia. Masa bermain dia. Dia menyusun nombor tadi. Rupanya ni kali 12. Dia tak payah hafal. Kali 12 masa bermain. Susun. Ini 0. Ini 2. Ini nombor 4. Ini nombor 6. Di sini nombor 8. Dah siap kali 12. Okey? Ini anak murid saya. Tapi dia tak nak masuk kelas. Dia belajar dari jauh je. Dia panggil invisible. Invisible man. Okey, nampak ya? Lepas tu kalau nak bantu, kita buat sekali lagi. 2 kali 0, 0. Okey, yang ni kosong dia. 2 kali 1, 2. Dia padam 1, tinggal 2. 2 kali 2, 4. Padam 2, tinggal 4. 2 kali 3, 6. Padam 3. 2 kali 4, 8. Padam 4. Ini yang nak kata accurate tadi. Dia tidak menghafal. Dia akan menyusun otak dia dulu. Proses menghafal datang kemudian. Proses menghafal ni adalah proses terakhir. Melainkan hafal Quran. Melainkan hafal hadis. Ya? Quran dihafal, hadis dihafal. Kerana dia adalah wahyu. Kalau untuk matematik sebenarnya tak payah hafal. Matematik ni ialah proses untuk mendapatkan jawapan logik, maka gunakan kekuatan otaknya. Okey, ini bukti contoh. Sekali lagi. 12 kali 0, 0, 0. 12 1, ambil 1 letak balik. 12 2, ambil 2 pindahkan. Ya? Please. Ada telefon ya? Sebentar ada panggilan, saya nak jawab panggilan dulu ya. Tak apa orang ni. Okey, saya sambung lagi kerana ada gangguan teknikal ya. Gangguan suara teknikal tadi, ada panggilan. Jadi itu di antara proses berfikir yang saya harap boleh membantu anak tuan-tuan menetapkan cara berfikir yang accurate dia. Tepat. Bukan sekadar menghafal, tetapi otak yang kreatif tadi. Ini termasuk berfikir di luar kotak atau think outside the box. Bila kita kata berfikir di luar kotak, maknanya pemikiran yang menghasilkan benda baru. Sebab di alam ni banyak benda-benda baru yang kita perlu teroka. Sebab itu kena didik di peringkat awal kanak-kanak dulu. Ya? Okey. Itu di antara perkara yang saya nak bangkitkan dalam isu berfikir ni. Sebab otak Melayu ni termasuk otak yang kreatif. Saya dapat maklumat 300,000 anak-anak Melayu yang kreatif. Tetapi terbiar. Terbiar. Tak ada siapa nak melayannya. Saya ni terbiar lah ni tepi jalan. Duduk tepi jalan bersembang. Saya harap Kementerian Pelajaran boleh panggil saya, tapi kena bayarlah. Tak bolehlah percuma aja. Saya nak buat kuliah ni pun memerlukan keuangan juga. Takkan nak berjalan kaki ke tempat tuan-tuan. Tuan-tuan aturlah majlis, bolehlah saya datang. Ya. InsyaAllah. Jadi ada persoalan sebelum saya sambung?
Kepada tuan-tuan yang nak bertanya saya ni, sila ya. Ada soalan tak? Janganlah diam aja. Kita bukan buat pendidikan jarak jauh. Ini bukan pendidikan jarak jauh. Ini pendidikan jarak dekat. Lagi dekat saya dengan tuan-tuan, lagi boleh bertanya. Apa dia pendidikan jarak jauh? Saya duk tengok PJJ yang diamalkan di universiti ya. Terutama UiTM. Dia ada pendidikan jarak jauh namanya. Oh dah lah jauh. Lepas tu jarak pula tu. Sebelum jadi COVID, dah ada PJJ. Pendidikan jarak jauh. Duduk jauh-jauh. Dengan cikgu ni tak boleh duduk jauh-jauh. Kena dekat-dekat. Datang dekat cikgu belajar. Macam mana kita nak tunjukkan pendidikan jarak jauh ni? Lebih dekat. Saya buat macam ni contoh, baik. Bila kita di sekolah tu, kita ajar 2 kali 5. Lepas tu 12 kali 5. Inilah PJJ. Pendidikan jarak jauh. Jauh benar jaraknya. Jauh sangat. Sebab tu budak tu jauh hati. Tahu mana jauh hati? Maknanya merajuk lah tu. Jauh hati budak. Dia mau dipaksa menghafal. Hari ni kita rapatkan. Kita buat macam ni. 2 ni letak di atas, 2 kali 5. Ya. 12 yang jauh tu dirapatkan. Letak kemari. Kita dah mengatur strategi. Ini namanya strategic thinking. Untuk kanak-kanak. Kita ajar macam ni. If kita guna bahasa Inggeris pula. Kalau tak cakap orang putih kan, kau kata aku orang kampung. Ya. Aku nak cakap orang putih pula. Maklumlah orang Sungai Perak. Duduk tepi sungai. Saya cakap bahasa Inggeris pula. If 2 by 5 is 10, you put number 10. So now you introduce. Therefore, 12 by 5 is equal to. Now you just put number 0. And then you pick 5, you plus number 1. You can see number 6. If 2 by 5, 10. 12 by 5 is 60. Okay. 3 times 6, 18. Okay, sorry ya. Tak nampak ya. Nak tengok betul-betul. Nampak ya. Now, if 3 by 6, 18. I put the word if. If 3 by 6, 18. Okay. Therefore, 13 by 6 is 6 plus 1, 7. And you put number 8. 3 by 6, 18. 13 by 6, 78. Itu kata strategic thinking. Yang jauh tu kita rapatkan. Ya. Itu kaedah ni. Boleh membantu anak-anak untuk mendapat jawapan secara spontan. Spontaneous thinking tu otak kanan. Sebab tu saya bawa budak-budak tadi ke tempat kolam ikan tadi. Kerana pepatah Melayu mengatakan, sekilas ikan di air, kenal jantan betina. Kenapa Melayu boleh faham gitu? Sebab, orang Melayu ni, dia duduk di benua Sunda. Ini maklumatnya. Asal usul Melayu di benua induknya di benua Sunda. Ini area kita. Ini peta dunia. Sunda ni termasuklah Nusantara tu. Di alam Melayu tu. Sebab itu saya perkenalkan buku Otak Kanan Melayu tu. Ni. Otak Kanan Melayu tadi. Sebab di bumi Melayu ni cara berfikirnya spontan. Bukti spontan tengok ya. Bila saya mengajar secara spontan, bermakna anak-anak dia tak payah nak stres. Dia tak runsing belajar. Dia buat spontan terus jawab. Ya? Buktinya begini. Berfikir secara spontan. Istilah spontan ni diambil daripada perkataan lateral. Lateral thinking.
oleh Edward de Bono. Saya rasa Edward de Bono ni tiru orang Melayu agaknya. Sebab lateral thinking ni diambil daripada ikan. Tengok ikan ya. Ini ikan. Line pada ikan ni dipanggil lateral. Lateral line. Pada badan ikan tu dipanggil lateral line. Dalam bahasa Melayu dipanggil garisan deria untuk mengesan gelombang. Ya, fungsi lateral line is to detect vibration. Vibration tu, ikan boleh mengesan gelombang. Bila air bergelombang, contohnya kita campak batu dalam kolam tadi. Bila dia bergelombang, kena pada badan dia, maka lateral line tu mengesan gelombang. Dia pun lari. Sebab itu orang Melayu kata, sekilah ikan di air, maka kenal jantan betina. Cuba kita kilahkan tengok. Contoh. Macam mana orang Melayu menggunakan otak lateral dia. Ya? Ini bukti ya. Cuba kilahkan. 12 kali 6. Tadi saya buat kaedah, saya panggilkan accuracy. Sekarang kita buat lateral pula. Spontan ya. Sekilah. 2 kali 6. Kita kilah jadi 12. Ya. Lepas tu kita kilahkan 6 tambah 1 akan jadi 7. Dah jawab 72. Kita ambil contoh lain. 13 kali 5. Kita kilahkan 3 dengan 5 dulu. 3 kali 5, 15. Kilahkan 5 tambah 1. Jadi 6. Dah jawab. Itu kata sekilah ikan di air tu. Sebab tu saya bawa ke tempat air kolam tadi. Nak tengok ikan dalam tu. Jadi ikan tu memberi jawapan. Macam mana spontan. Itu dinamakan lateral thinking ya. Jadi saudara, kita belajar dengan alam. Alam ni banyak ilmunya. Sebab tu kita ada nama Syah Alam ya. Kita ada alam impian. Kita ada puncak alam. Puncak alam tu di Syah Alam. Bukan di Gunung Everest ya. Walaupun puncak alam tu nama tempat gunung yang tertinggi. Tapi rupanya puncak alam tu di Malaysia sekarang ni. Belajarlah dengan alam ni. Alam banyak memberi maklumat kepada kita. Lepas ni saya akan bercakap tentang Big Bang teori. Apa itu teori Big Bang yang diwawarkan oleh negara-negara maju, iaitu tempat mengesan Big Bang tu di Geneva, sempadan Perancis dan Switzerland. Dipanggil accelerator, LHC, Light Hadron Collider. Ya. Mereka mengesan gelombang program Big Bang dulu. Baik. Kita cuba lagi sekali. Nampak ubat ya? Jangan lupa beli ubat otak ni. Ini otak kanan Melayu. Ini ubat otak. Jangan lupa ya. Untuk membantu perjalanan, melicinkan lagi kerja otak tu. Baik, saya tunjuk lagi ya. Macam mana kita nak mengolah perkara-perkara yang berkaitan dengan matematik. Sipil 8 pula. Macam mana nak ajar sipil 8? Kalau nak mengajar sipil 8, kita boleh naik kereta api pula. KTM. Lepas ni kita pergi kereta api Tanah Melayu. Kita naik kereta api. Macam mana kita nak ajar anak-anak sipil 8 dalam kereta api? Nanti program tu akan saya susun. Kita buat belajar dengan kereta api pula. Ya? Macam mana nak ajar anak dalam kereta api? Kita susun nombor genap. Dalam kereta api ni ada nombor genap. 8, 6, 4, 2, 0. Ini gerabak pertama. Ini gerabak pertama dia. Dalam kereta api tu. Ya, gerabak pertamanya ada 8, 6, 4, 2, 0. Tengok gerabak kedua pula. Ulangkan 8. Ulangkan 6. Ulangkan nombor 4. Ulangkan nombor 2 dan 0. Dia jadi 0248, 0248. Inilah sipil 8. Maksud dia 8 kali 1, 08. 8 kali 2, lepas 0, 1. 8 kali 3, lepas 1, 2. Ya?
8 kali 4 lepas 2, 3. 8 kali 5 lepas 3, 4. Nampak susun atur. Gerabak pertama. Ini gerabak kedua. Ini dia punya pemisahnya. Di antara pertama dengan gerabak kedua. Kalau kita nak masuk gerabak kedua. Ini tempat lelaki, ni tempat perempuan. Sekarang kereta api dia kena khusus lelaki dengan perempuan. Tak boleh campur. Ya. Untuk 8 kali 6. Lepas 4. Ulangkan 4 balik. Sebab dia sempadan. Kena 4 dengan 4. Ini skru dia. Skru yang nak joinkan kereta api itu 4 dengan 4. 8 kali 7. Lepas 4 baru 5. Ya. 8 kali 8. Lepas 5, 6. 8 kali 9. Lepas 6, 7. 8 kali 10. Lepas 7, 8. Dapatlah jawapannya. 8108, 82, 16, 83, 24. 8 kali 4, 32. 85, 40. 86, 48 dan seterusnya. Kalau nak nampak clear balik, padam. Padam balik semula. Tinggal nombor 0, 1, 2, 3, 4. Padam yang ni pula. 4, 5, 6, 7, 8. Ulang kan? 0. Ini pun 0. Yang ni 2. Ini pun nombor 2. Ini nombor 4. Ini pun nombor 4. Itu kata nombor genap tu. Ini 8. Ini dengan 8. Ini pun 8. Oh, sorry. Yang ni 6 ya. Jadi lengkaplah sebuah perjalanan kereta api dengan CP8. Kalau nak pasang gerabak lain, susah nombor tu ulangkan balik. Sampai bila-bila dia berulang nombor. Sebab tu kereta api ni perjalanannya dia tanpa berhenti lah. Cuma COVID ni kena berhenti kejap. Jadi suasana COVID ni membantu memulihkan balik perjalanan sistem dalam dunia ni. Okey? Ada soalan untuk saya, tanya apa soalan? InsyaAllah kita akan jawab soalan-soalan yang dah dibangkitkan. Ada? Alamak, cermin anak tinggal ni. Ada soalan? Silakan bertanya ya. Sambil sakit otak ke? Dia kata untuk sakit otak ke buat otak? Dia tanya. Dari siapa tu? Ubat ini untuk otak yang sakit atau tambah kuat otak? Okey. Orang yang sakit otak ni sebenarnya dia nak kena rujuklah kepada pakar jiwanya. Itu pakar otak lah. Sebab otak ni kalau dia dah bertimbun-timbun dalam otak tu, timbullah tekanan, stres ya. Kerunsingan. Sebab itu jawapannya dalam Quran Allah sebut, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Kalau kadang-kadang sibuk dan kadang kena cuba rehat kejap. Duduk menung seorang, ingat Allah balik. Sistem saraf ni dia ada cara rawatan memulihkan saraf. Saraf tu boleh dipulihkan balik. Adalah kaedah rawatannya. Itulah pakar-pakar bedah saraf pula. Atau di bidang neuroscience. Sains neuro. Neurologis. Yang memahami gerak kerja saraf. Gerak kerja otak. Ya. Jadi dalam doa Rasulullah. Ada Rasulullah sebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal buh. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa yang Nabi sebut untuk mengelak daripada masalah-masalah tekanan-tekanan mental antaranya. Jadi mental yang nak dipulihkan tu, dia kena merujuk kepada pakarnya. Ini bukan ubat untuk sakit otak. Ini ubat untuk anak-anak yang menghadapi masalah berfikir dapat melapangkan otak dia. Dah terbukti, ada ujian klinikalnya. Ujian klinikalnya pun ada, testimoninya pun ada. Mereka yang mengamalkan ubat otak ni, insya-Allah dengan izin Allah,
ada jalan keluarnya. Dia rasa ringan. Dia rasa otak dia lapang. Dia boleh fokus. Testimoni dah banyak dalam handphone saya ni. Nanti satu ketika sesuai esok saya akan tunjukkan orang-orang yang dah makankan ubat ni. Orang yang dah makan ubat ni ya. InsyaAllah. Jadi ubat ni bukanlah untuk merawat orang sakit otak, tidak. Sakit otak ni di hospital Tanjung Rambutan je. Saya dulu mengajar dekat Tanjung Rambutan. Dekat sekolah pasukan polis hutan Ulu Kinta. Di situ ada hospital bahagia. Nama pun hospital bahagia ya. Jadi itu untuk rawatan mental. Jadi sistem sekolah kita masalah pasal dia menekankan sangat peperiksaan. Exam oriented namanya. Jadi bila terlalu menekankan peperiksaan, dia jadi beban kepada otak, maka terjadilah masalah-masalah mental yang berlaku dalam proses pembelajaran ini. Itu akan bincang kemudian ya. Ada lain soalan? Kalau tak ada, bolehlah telefon saya bertanya untuk kita bincang dengan lebih mendalam lagi proses-proses untuk berfikir ni ya. Jadi sekian dulu. Kalau ada masa lapang nanti saya nak buat satu tajuk mengenai automotive ya, automotive engineering dalam pendekatan yang baru pula. Sekian, terima kasih.